Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Jam lebih kurang 8.20. So untuk minggu yang kedua ini, memandangkan minggu yang pertama, saya rasa kita ada sedikit perubahan. Maksudnya ada penambah bilangan ahli dalam kumpulan A maupun kumpulan B, ada perubahan. Jadi pada minggu pertama pun kehadiran tidak memuaskan. Jadi pada minggu yang kedua ni kita mulakan sesi yang pertama, boleh dikatakan perbincangan yang official berkaitan dengan assignment, dan kita punya konsep pengajaran kita iaitu dari minggu ke minggu adalah sedikit sebanyak dia berkaitan dengan kita punya assignments. Okey, jadi assignment ni kalau siapa, saya rasa semua orang dah tengok Semua orang dah tengok dekat assignment. So assignment kita agak details, okey. Jadi tidak boleh bertangguh untuk menyiapkan projek kita ni, yang kita panggil projek produk atau perkhidmatan inovasi. Okey. Jadi ada banyak bahagian. Jadi mungkin ada yang tengok, mungkin ada yang nak tanya. Jadi minggu yang pertama ni, dah masuk minggu kedua dah. Perjumpaan yang pertama secara official dah masuk minggu kedua. Jika ada apa sebarang pertanyaan boleh tanya. Objektif saya malam ni, saya nak you all faham betul-betul berkaitan dengan rubrik assignments. Jadi kita tak nak lah nanti dah sampai minggu yang ke-11, minggu yang ke-6 contohnya, ada yang tanya lagi, dah bincang ke assignment, so assignment ni nak buat apa dan sebagainya. Seperti dalam grup, saya rasa semua orang kena lengkapkan ahli. Siapa yang tak ada kumpulan, make sure kena ada nama untuk dalam kumpulan, sebab assignment ni bukan assignment individual, adalah assignment by group. Okey, jadi kalau you tengok pecahan permarkahan itu dari segi aspek teamwork pun ada. Okey. Okey, alright. Jadi nama saya Nurul Fazli bin Habibin. Bolehlah kan. Kalau kata senior you all, rasanya dia orang tak panggil saya doktor. Dia orang panggil saya pak cik je. Jadi kalau you all nak panggil saya pak cik pun okeylah. Itu basically lah yang student biasa panggil saya pak cik je. Okey. Background saya, kalau you all tengok sebelah nama saya tu ada DENG tu, saya doctorate engineering. So saya ada kelulusan doctorate, doktor dalam bidang engineering. Kemudian yang kedua saya ada PhD juga, bidang PhD saya adalah bidang financial economic, ekonomi kewangan. So ada dua lah, saya cover dalam bidang engineering dan juga dalam bidang ekonomi kewangan. Okey. Jadi subjek untuk kita ni, kreatif inovasi reka bentuk inovasi ni sudah melalui beberapa revolution. Dulu peringkat awal mungkin 10 tahun yang sudah, topik dia adalah pemikiran kreatif. Jadi kemudian ada dah subjek, nama dia subjek tu kreativiti dan inovasi. Dan yang hari ini kita punya kursus adalah kreatif, inovasi, reka bentuk dan teknologi. Jadi kat sini jelas ada 4 kluster besar, iaitu kreativiti, inovasi, reka bentuk, teknologi. Senang cerita, inilah rubrik kita untuk kita punya assignment dan kita punya perkongsian dari segi teori dalam kelas. Okey. Jadi final exam 40 markah, untuk projek 60 markah. Straightforward je. Untuk projek 60 markah, untuk final exam 40 markah. Jadi tidak perlu memberi tumpuan kepada peperiksaan dulu, sebab kita tak ada midterm, kita tak ada quiz, tak ada. Jadi kalau you all boleh buat assignment, you boleh lulus dengan cemerlang masa exam. Itu je. Siapa yang betul-betul kita buat assignment ni bersungguh-sungguh dan kita faham semua perkara dalam assignment ni, dan final exam you boleh buat. Sebab benda yang sama. Yang kita buat dalam projek, yang kita buat assignment, itu juga nanti saya akan convert jadi soalan final. Jadi saya pegang yang tu, kalau you all betul-betul boleh buat dalam tugasan ni, dan kita boleh buat dalam final exam nanti. Jadi final exam, dia tidak adalah bentuk soalan seperti teori. Jadi dia berbentuk consider aplikasi. Jadi consider dia, kalau you faham konsep,
and you tahu apa you buat masih dalam tugas assignment, final exam you boleh buat. Jadi untuk stage awal ni, antara perkara yang nombor satu you kena buat adalah kumpulan kena ada. So setiap ahli dalam kumpulan tu kena solid lah. Jangan main tak kisah je siapa nak join group. Jadi saya bagi ruang kalau you all nak tukar kumpulan ke, nak buat kumpulan baru ke, dan secara automatik nama yang di atas sekali, macam contohlah macam grup B Nur Azlin. Jadi Nur Azlin, Nur Mazlin, Leong Ching Yi, An-Numirani. Jadi automatik Nur Azlin ketua. Nur Azlin ketua. Jadi kalau ada yang kat sini yang nak tukar ketua boleh tukar. Mohon dekat grup WhatsApp kalau you kata tak nak jadi kedua, katalah Nur Azlin tak nak, tapi Nur Mazlin nak, nama lebih kurang je, Nur Azlin, Nur Mazlin. Okey. Katakan Nur Mazlin jadi ketua, tukarlah. Nur Mazlin jadi nombor 1, Nur Azlin jadi nombor 2. Okey. Kita tak ramai dalam grup KRT, grup B. Maksudnya KRT saya sebut kreativiti, inovasi, reka bentuk dan teknologi lah kalau saya sebut KRT. So KRT grup B kita ada 12 orang dan grup A kita ramai. Kita ada almost 32 orang. So as the total lebih kurang kita ada 44 orang. So dekat sini masih ada 4 orang yang tak join lagi kita hari ni. Jadi siapa ahli yang dalam ni yang ahlinya tidak join, mohon pesan dengan dia lah. Sedikit sebanyak kalau dalam kelas attendance ni, kalau saya tahu ada yang tidak hadir, lagi-lagi dalam kumpulan itu akan hilanglah markah dari segi markah kerjasama. Kerjasama bukan hanya berkaitan dengan projek, dari segi attendance juga. Jadi kalau you all rasa macam kawan you bermasalah tidak hadir dalam kita punya sesi online ni, mohon peringatkan dia supaya dia join, sebab dia kalau dia tak join dia akan effect markahkan kawan kita dalam satu kumpulan. Okey. Okey, jadi kita terus pergi pada assignment ni. Okey, yang pertama dan ini jugalah yang saya nak kongsi hari ini. So tema hari ini kita dah masuk sesi pertemuan official yang pertama ni adalah kita punya kreativiti. Okey, dia ada macam ada tugasan sikit. Ada tugasan sikit. Ada yang tanya dalam grup. Okey, adakah kita nak kena buat dia ni serentak? Maksudnya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Okey, kalau nak buat nombor 2 iaitu SWOT analisis, nombor 3 permintaan dan penawaran. Ni nama kat sini saya letak permintaan dan penawaran lah. So dia melibatkan dari konteks pemasaran ataupun pasaran. Paling tepat market dah. Marketability ataupun pasaran. Fishbone diagram ni nama lain Ishikawa atau kalau bahasa Melayu kita panggil tulang ikan. Kemudian kita ada roadmap. Nak buat roadmap pun boleh. Nak buat peta minda pun tak apa. Jadi dekat sini okay, kita nak menghasilkan satu produk dan perkhidmatan. Jadi automatik semua kumpulan minggu depan kena present. Minggu depan kena present dengan saya untuk nombor 1. Iaitu you all kena senaraikan 10 hingga 20 cadangan produk. 10-20 lah. Kalau saya buat 11 boleh lah. 10 boleh lah. Jadi saya nak tahu apa tajuk produk dan perkhidmatan yang you nak buat dalam projek ini. Sebab saya tak mudah je kalau you cadangkan 1 terus saya lulus tak. Kadang-kadang bila you cadang nombor 1 saya nampak macam tak sesuai dalam subjek ni. Nampak macam ini level darjah 1, darjah 2 nya projek inovasi je. Pakai penutup botol, pakai botol, kan? Pakai belon, pakai surat khabar. Jadi saya tengok projek ni buat setengah jam dah siap projek, ataupun tak banyak menggunakan pemikiran. Benda ni basic. Dah nampak dah ada dekat YouTube, dah nampak dah dekat Facebook, dah banyak dah projek-projek inovasi dah buat. Kan? Kalau projek inovasi tu level student degree tak apa, kan? Level darjah-darjah darjah 2, darjah 3 punya projek inovasi pun kita nak buat. Jadi you all kena keluar matured product, okay? Produk yang sesuai lah orang kata level degree. Okay. Selepas itu, okay, kalau nak buat jenuh lah kita 20 cadangan nak buat SWOT analisis. Okay, jadi kalau kita dah final nanti, okay, dah tahu produk apa yang you nak buat, so kita akan buat SWOT analisis. Okay, dan kita nak tengok lah sebab kita nak kena tahu. So nanti kalau kita buat benda ni ada tak permintaan?
Dari segi penawaran kita ni, kita dan juga jaringan lah, maksudnya kalau kita nak mengeluarkan satu produk tu bahan mentah atau dipanggilkan material lah, item-item. So nak buat benda tu mesti ada material dia, bahan-bahan dia. So macam mana nak dapat bahan itu? Mudah tak dapatkan bahan itu? Berapa lama penghasilan satu item? So boleh tak memenuhi permintaan dan sebagainya? So yang tu you kena bagi justifikasi lah dekat kita punya kelas ni, dan juga dari segi pembentangan, supaya apa yang you buat tu nampak logik lah, nampak rasional, nampak praktikal, bahawa apa yang kita ilhamkan dalam menjadi produk dan perkhidmatan inovasi ini ada demand dia. Okay. Kemudian fishbone diagram, so nak tengok lah dari segi kemampuan ke. Nanti kalau kata you nak buat produk tu, siapa nak buat? Kan dari segi manusia kita lah, cukup ke 4 orang ni, kita mampu ke nak buat benda tu? Kalau katakan semua perempuan nak pakai gergaji, nak kena pakai tukul, nak kena pakai mesin, kan? Kemudian dari segi money, duit, jadi kalau melibatkan kos yang tinggi, saya pun tak bagi. Kan? Kalau nak libatkan mesin, mana pula nak cari mesin? Kan? Kalau nak pakai method, kaedah apa nak guna? Jadi kita kena belajarlah fishbone diagram tu. Ada yang gunakan fishbone diagram tu, gunakan 4M. Nama dia man, manusia, mesin lah kan. Kemudian money, duit. Kemudian ada material ataupun method. Man manusia, money, duit, material, mesin atau orang panggil method. 5M dia tambah dengan method. Okey, roadmap dan peta minda, nanti you explore lah, Google lah. Jadi mana yang lebih sesuai, you nak buat peta minda pun boleh. Bebas. Nak buat gambar pokok ke, nak buat gambar awan ke, gambar apa, tak kisah, peta minda tu bebas. Ataupun roadmap ataupun lain-lain lah. Contoh macam infografik ke dan sebagainya pun you boleh. Jadi ini dalam assignments kena ada semua ni. Kena ada semua ni. Semua ni kena ada. Tapi untuk minggu depan, so saya nak nombor 1, senaraikan 10-20 cadangan produk dan perkhidmatan. Okey, untuk nombor 1 ni, saya akan bincang balik kejap lagi. Berkaitan 1 hingga 5. Tapi sebelum tu nak tanya faham tak apa nak kena buat dalam kreativiti? So kalau detail tak apa, jadi kita akan bincang apa tu SWOT analisis dan sebagainya. Cuma nak beritahu, faham tak keperluan nak dapatkan 5% ni? Kita siapa yang dah settlekan senarai 10 dan 20 cadangan produk ni, ibarat nombor 1 dah selesai. So kita dah buat SWOT analisis selesai. Permintaan dan penawaran selesai. Fishbone diagram selesai. Roadmap peta minda dah. Jadi ni jadikan sebagai checklist. Okey. Mohon respon untuk step yang pertama. Clear ke? Untuk kreativiti ni ada siapa-siapa nak tanya? Mohon respon okey ke tak okey? Jelas ke tak jelas? Nak tanya boleh tanya. Mohon semua. Mohon bagi maklum balas. Jelas. Jelas. Okey, jelas. So kalau nak respon dekat bahagian chat pun boleh, kan? So nanti dekat page yang seterusnya, slide yang seterusnya, nanti saya akan beritahu berapa muka surat kena hasilkan. Jadi nak kena faham, kena tahu nanti kita akan patah balik. Slide nombor 1 ni kita akan patah balik. So memang minggu ni kita nak cover creativity. Jadi kita akan bincang creativity. Okey. Okey, ini kita akan bincang minggu depan, iaitu inovasi. Okey, nampak tak ada yang saya highlight tulisan warna biru tu, pembangunan produk dan perkhidmatan inovasi. Okey, ini kena ada lah. And kalau orang kata, oh akhirnya macam tadi kan, kita pun dah tahu produk apa yang kita nak buat. So kita dah confirm dah bila dah buat SWOT analysis, dah buat supply demand, dah buat fishbone diagram, dah buat roadmap. So kita dah jelas produk apa yang kita nak hasilkan. Mesti ada isu. Kenapa you nak buat produk ini? Betul tak? Kalau orang kata kalau apa-apa pun kalau kita nak buat produk, orang akan tanya apa isunya. Jadi saya cuba pecahkan dua, iaitu isu dan masalah. Kadang-kadang isu ni dia dinamakan, okey, sebenarnya kita nak selesaikan masalah, sebab tu kita buat produk. Nombor 2 ni kan penyataan masalah yang jelas. So kita ada masalah dan kita nak buat produk atau perkhidmatan inovasi. Tetapi mesti ada isunya. Jadi isu ni maksud dia menjadi punca kepada permasalahan.
Ambil contoh lah, contoh yang lain, contoh luar, jauh sikit. Kita ambil konsep dia sekarang ni. Okay. Alright. Katakanlah you ni jenis orang yang betul-betul structurednya plan. You betul-betul orang yang memang merancang tu awal. Nak raya bulan 5 dah siap dah baju raya. Contoh dia dah siap baju raya. Tiba-tiba tadi petang pakai seluar contohnya, atau pakailah baju atau seluar ketat. Dah ketat lah. Maksud bajunya ketat. Belum raya lagi bulan 5 ni, seluar ni dah ketat atau baju ni dah ketat. Itu masalah dia kan. Jadi kita kena tahu apa isu. Apa isu sehingga menjadi pakaian kita ketat. Apa dia? Betul lah, dalam bulan ni aku makan je. Makan je aku, bila daripada rumah nak pergi dekat UPSI, nak duduk balik dekat hostel atau rumah sewa, rindu nak makan dengan mak yang masak. Makan banyak-banyak sebab dah duduk dekat hostel, nanti makan benda yang basic balik lah. Makan nasi bujang kata. Kan? Jadi tiba-tiba badan naik. Jadi masalah kita saiz badan kita naik lah. Sebab tu jadi kain atau baju kita ketat tadi. Jadi kita ada senaraikan isu tadi. Makan banyak. Jadi apa kan, dah lama tak buat senaman. Jadi apa-apa pun setiap perkara mesti ada isu. Isu ni dikatakan juga menjadi punca lah. Inilah punca-punca kepada permasalahan. Jadi apa punca tu? Jadi kat sini kita akan dapat tahu kita punya permasalahan. Jadi orang nak tahu, oh tak adalah orang kata buat produk saja-saja. Kan? Tak macet kan? Jadi buat je produk tapi apa masalah sehingga produk ni dikeluarkan? Jadi kita nak kena tahu apa penyataan masalah atau masalah sehingga kita come out dengan produk ni. Okey, objektif yang jelas. Objektif yang jelas. So sebenarnya dalam assignment ni bukanlah saya nak tengok muka surat yang banyak, tapi kena adalah penyataan masalah dia apa. Kan? Nak buat satu perenggan pun cukup dah. Kan? Objektif yang jelas. Apa objektif dia? Membangunkan produk apa? Membangunkan produk apa? Supaya orang nampak. Bila tengok je kita punya objektif tu, tahu apa kita nak buat. Ni you nak buat apa ni? Bila cakap tak faham. Kan? Jadi macam mana kalau you sebut je benda tu, statement tu, orang akan faham apa kita nak buat. Maksudnya kita bernulis sesuatu objektif atau tujuan yang jelas. Nampak mudah ni, senaraikan isu, beritahu masalah, nyatakan objektif apa nak buat. So term kita kat sini adalah membangunkan lah. Kita nak buat membangunkan produk contohnya. Produk apa? Membangunkan perkhidmatan apa? So kalau kadang-kadang bila you tulis, saya tak nampak lagi, mungkin you tak memperincikan lagi. Okay. Kemudian bagi 2 atau 5. Tak boleh satu lah, kena ada 2. Nampak tak? Nombor 4 tu kena bagi 2 atau 5 justifikasi yang jelas. Justifikasi tu namanya adalah alasan. Justifikasi yang jelas kenapa produk perkhidmatan ini kritikal dan menilai untuk dibangunkan. Bahasa lain adalah potensi, sumbangan potensi. So apa bakal manfaat? Kenapa you rasa produk ni kritikal kena buat? So kenapa dia sangat bernilai untuk dibangunkan sekarang? Okay? Kenalah bagi justifikasi. Yelah, kalau kita kena bagi pitching ke, kita kena present ke, saya rasa you akan buat benda yang sama. Beritahu apa isu, apa masalah, ini yang kita nak buat, kita nak bagikan objektif, kenapa produk ini dipilih. Kan? Last sekali, produk kita ni dapat memberi sumbangan kepada kerajaan, beri sumbangan pada industri, kepada komuniti, akademia dan persekitaran. Okay. Ada yang kat sini tengok, mak ai susahnya kita punya assignment. Okay. Kalau you nak tahu, inilah kita punya kita panggil outline dalam kita nak buat kita punya projek. Ini juga teori kita. Kalau minggu depan saya akan cover inovasi, inilah kita akan cover. Apa maksud isu? Apa yang dikatakan penyataan masalah? Inilah kita cover minggu depan dalam kelas. Jadi mungkin dalam kepala kita fikir, apa sumbangan produk kita pada kerajaan? Apa nak tulis ni? Sumbangan pada industri apa nak tulis? Komuniti, akademia dan persekitaran, nanti kita akan bincang lah. Dan kita akan bincang lah minggu depan tentang semua perkara ini. Okey, ada soalan nak tanya untuk bahagian nombor 2, inovasi?
Ada kat mana-mana yang kurang jelas, tak faham, nak tanya, silakan. Mohon respon, okey ke tak? Masa sekarang tiada. Macam ada okey. Mohon yang lain-lain sebab bagi saya ni sangat penting sebab kita buat projek. Projek 60%. Tak ada midterm, tak ada quiz, memang 60% you punya carry mark datang menjadi this punya projek. So yang ni jadi kena jadikan sebagai checklist atau senarai semak. Kena make sure semua yang kita yang tulis kat sini buat. Sebab tu saya membuat rubrik yang detail. Saya nak semua orang dapat markah yang elok, semua dapat markah yang tinggi. Supaya tak ada part-part yang tertinggal. Saya tak nak ada rasa student saya tak jelas. Jadi kalau ada soalan tanya. Tanya je. Jadi jangan ada rasa malu nak bertanya ataupun jadikan sebagai pertanyaan itu pun jariah. Yelah orang lain segan nak tanya, you all tanya. Jadi orang lain ada niat nak tanya tapi malu. Tapi akhirnya you yang tanya. Lalas you pun dapat manfaat, you pun dapat pahala, you pun dapat jariah. Jadi dapat memberi manfaat pada orang lain. Orang lain nak tanya malu, last sekali you tanya. Akhirnya persoalan itu tu dapat manfaat kepada kita dan bersama. Alright. Okay, ulangan. Okay ke inovasi? Ada apa-apa nak respon? Nak tanya dan sebagainya? Doktor, Ya saya. ada tak contoh projek? Sebab masih tak jelas. Okey, ada soalan saya dengar dia kata ada tak contoh-contoh projek contoh tak jelas. Okey. Okey, alright. Okey ini contoh-contoh yang saya panggil menggunakan pemikiran kreatif. Contoh you all tak boleh buat lah sebab senior dah buat. Okey, contohnya. Alright, cuba respon. Saya minta semua orang kena respon lah. Saya seorang je yang bercakap. Subjek dah KRIT tapi respon sangat rendah, feedback tak rendah. Ni subjek ni memang subjek yang bukan kita nak belajar ada buku teks cover sampai 400 muka surat. Ini projek namanya, subjek ni adalah projek engagement. Semua orang kena terlibat. Okey, cuba fikirkan. Kalau you nak pasang langsir pasang langsir dekat rumah, apa masalah dia? Okey, boleh respon tak? Kita bincang kan? Kita nak buat produk mesti nak selesaikan masalah kan. Saya kalau kat rumah nak pasang langsir. Apa masalah kita? Boleh respon kat chat. Saya minta semua respon lah. Langsir tu tinggi. Tinggi. Bila tinggi tak kena pakai tangga, betul tak? Betul. Tangga. Apa lagi? Ramai respon ni. Minta respon ramai. Saya nak baca dekat bahagian chat tu. Tingkap tinggi kena panjat guna tangga. Langsir panjang sangat. Okey, menarik. Kan? Kain kena tebal. Kain kena tebal ke kain kena gelap? Jelas kan? Kita tutup langsir tak bagi orang nampak kan? Kain tu tebal dia berat kan? Kalau konsep kain tebal dia berat. Susah nak cangkuk. Lagi apa masalah dia? Saya nak cerita dulu masalah. Come on lah, kat sini kita ramai, kita ada 44 orang. Takkan ini je. Kan? Takkan ni je respon kita tinggi, pakai cangkuk, kan? Kain kena tebal. Lain apa? 5 je. Mana lagi 39 orang? Saya suka masalah. Masalah resdung dengan kain. Menarik tu Anis Maisyarah. Jadi masalah resdung. Kena pasang cangkuk satu-satu. Susah pasang cangkuk tu. Aduh, korang ni. Pasang cangkuk sambil WhatsApp pun boleh. Kan? Berat. Kena jahit tempat cangkuk. Kena jahit. Itu pun susah tu. Kan? Okay, alright. Nampaklah permasalahan semua ni. Jadi, cuba kita bincang proses. Ni teruskan siapa nak komen boleh terus komen. Jahitan, kemas dan sebagainya. Okey, kalau kita cerita pasang langsir adalah yang pertama nak kena cari apa? Rail. Betul tak? Rail adalah tempat yang besi tu. Kenalah pasang rail dulu kan? Lah nak pasang langsir macam mana? Okey. Alright. Jadi kalau tanya saya masalah dia, kalau nak pasang langsir mesti kena beli rail dulu. Kan? Beli rail, lepas tu nak pasang rail. Rail lepas tu tinggilah pula kan? Nak kena memanjat, nak kena naik tangga. Ada orang tak ada tangga kat rumah nak beli kerusi. Contohlah kan. Jadi cuba you fikirkan solution kita fikir sama-sama. Yang ni cadangan. Yang tadi you boleh beritahu masalah. Dan kita nak buat objektif. Kita nak bangunkan satu produk. Okey, macam mana kalau you nak pasang langsir? Contoh saya bagi satu permasalahan. Macam mana kalau nak pasang langsir kalau tak pakai rail?
Cuba bagi cadangan. Ni langsir rumah. Kalau nak pasang langsir mesti ada besi ke, ada kayu ke, kita panggil rail. Tapi sekarang ni you tak ada rail. Tu penting tu, kena berfikir tu, kita kena berfikir. Jadi you nak pakai, contohlah produk saya nak buat satu produk, nak pasang langsir tanpa menggunakan rod ke, rail ke, besi ke, kayu, tak perlu. Okey, boleh bagi cadangan. Macam mana nak buat? Tak kisahlah, dia tak ada konsep orang kata oh cadangan ni nonsen ke, cadangan macam budak-budak kanak-kanak ribina ke, tak ada. Saya sangat pentingkan engagement. Sangat pentingkan engagement. So mohon bagi cadangan, macam mana you nak pasang langsir tanpa ada rail dengan rod. Batang pipe, still gunakan batang. Gunakan besi ke plastik. Macam apa tu? Paku terus. Selotip tu kan? Guna selotip. Yang kuat Selotip. tu. Oh, double tape. Tapi yang untuk tu lah yang boleh yang dia Maksudnya kuat. kita konsep langsir tu boleh jadi kain dia, kain lah kan. Kain ke ataupun kain tu ada macam plastik-plastik sikit, tak kisahlah, tapi you nak pakai double tape lah. Double tape dekat kain tu, betul tampal dekat mana? Dinding. Dekat dinding. Dekat dinding. Guna dawai. Velcro. Yes, saya dapat jawapan. Nurul Faiza. Jawapan dia guna magnet. Jadi, ini senior dah buat lah. Lama lah. You nak bagi contoh mudah lah. Jadi, dekat langsir tu kan, jadi dia dah bukan tanam kita panggil, dia letakkan magnet tu kat dalam, lepas tu dia jahit lah. Jadi kan kat rumah basically lah, rumah sekarang semua ada grill kan. Jadi ada grill kan besi kan. Jadi dia letak je dia punya orang kata langsir tu letak terus dekat besi kat rumah tu. Of course lah tingkap contohnya kan dia ada besi kan. Rumah pun macam mana pun kita ni ada langsir sebab because of ada besi tu, pasang ada rail. Jadi gunakan magnet. Jadi dia consider dia sekarang ni baling pun tak apa. Magnet kalau consider dia macam ni contoh lah kan. Ni contoh. Jauh pula nak bagi contoh tu. Okay, ni contohlah saya punya langsir tu, campak je lah kat depan. Jadi maksudnya dia terus melekat dekat besi tu. Jadi consider dia kalau kata kanak-kanak. Itu penting tu. Kenapa you nak pakai langsir magnet ni? Sebab banyak orang ada kanak-kanak, ada yang stage yang yalah usia kanak-kanak 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun yang baru nak berjalan dan sebagainya, dia suka nyorok belakang langsir, tarik-tarik langsir tu. Kan? Kadang-kadang kalau you pakai jenis sekarang yang style model sekarang ni ada kayu lah apa semua kan. Jadi kalau ditarik balik, saya takut rail tu jatuh kena kat budak-budak, bahaya. Jadi sekarang ni tak ada masalah sebab kita pakai magnet. Kalau magnet tu tertanggal pun dia kain je. Kalau kain jatuh dekat budak tak ada masalah. Jadi dari segi safety, tu contoh. Itu yang produk dia, contoh dia. Jadi nampak produk contoh ni nampak macam simple je. Lah, saya buat produk langsir. Jadi bagi saya langsir tak ada benda, biasa je. Oh, saya nak buat langsir cantik lah apa semua. Apa kaitan dengan kreativiti dengan inovasi cantik? Saya nak buat makanan. Saya nak buat air cendol baru dan sebagainya. Itu saya tak nak. Awal-awal saya dah reject dah. Saya kata, kalau setakat makanan kita tak bincang inovasi. Semua orang buat inovasi tentang makanan. Jadi saya suka kredit lah kat Nurul Faiza, mungkin dia pernah nampak dan sebagainya, yang mana langsir itu dengan menggunakan magnet. Jadi dia tahulah macam mana nak cerita dia punya issues. And ada kanak-kanak kalau langsir ni kalau guna yang rail atau rod kayu tu bahaya, kalau ditarik oleh kanak-kanak tu boleh kena kat kepala, boleh injured. Jadi bukan punca, maksudnya kadang-kadang struktur rumah ni tak kuat, kalau paku pun dah tanggal, jadi consider mudah tercabut. Jadi menambahkan kos nak kena cari rail. Jadi dengan menggunakan magnet tu senang. Senang kan. Jadi maksudnya dia melekat terus kat situ. Contohlah kan, menjimatkan kos dan sebagainya. Okey, jadi ada yang kata gunakan dawai, gunakan paku, betul. Orang lama-lama kan letak paku, letak dawai. Tapi kita anggap itu bukanlah satu inovasi lah. Jadi inovasi ni dengan zaman dulu tak ada magnet contohnya. Sekarang dah ada magnet. Bukan tak ada magnet, dulu punya magnet pakai besi kan. Sekarang ada magnet yang ringan tu. Macam pembaris je ringan dia. Jadi ada magnet yang ringan, jadi mudah boleh potong-potong pula dia punya magnet tu. Jadi mudah nak tampal. Okey, saya bagi satu contoh lagi. Alright. Cuba bayangkan, semua orang bayangkan kita duduk dalam sebuah rumah moden. Rumah moden.
Apa ciri-ciri rumah moden? Katalah kita duduk rumah kondo kat KL contohnya. Rumah tak besar tapi kondo lah. Kan? Jadi dalam kat situ you ni jenis orang yang kita panggil apa? Mementingkan perhiasan dan juga reka bentuk di rumah. Bayangkan Jadi you nak rumah simple, tak banyak sangat, orang kata apa, perabot-perabot ni tak banyak sangat, almari, meja, kursi tak banyak, simple je. Alright. Jadi satu sudut yang nama dia meja makan. Okay, bayangkan meja makan. Memandangkan anda sejenis orang yang mementingkan design itu, you ada masalah dekat tudung salji. Kan? Kalau kita orang kampung, kalau macam orang kampung, biasanya kalau kita ada tudung salji yang tak kisahlah jenis apa, jenis yang tradisional ke, jenis yang plastik je, bila dah habis guna nak gantung, kita gantung belakang pintu. Itu kebanyakan lah, tak semua orang lah. Tapi katakanlah saya ni orang kampung, memang belakang pintu tu ada paku. Salah satu tujuan itu nak letak saya punya tudung salji lah. Bila nak pakai, boleh ambil kat situ. Jadi kalau rumah moden tu, kalau letak gantung tudung salji tu dekat belakang pintu, nampak comot lah. Orang kata tak nampak cantik kan. Kadang-kadang kalau rumah moden sekarang ni saiz kecil, masuk je rumah tu nampak dapur kan. Jadi masuk je dapur nampak tudung salji. Jadi macam mungkin orang yang mementingkan design di rumah, dia tak suka tudung salji yang style sekarang. Yang besar, bulat ke, petak dan sebagainya. So dia memikirkan macam mana saya nak menggunakan tudung salji ni, yang mana tudung salji ni dia jadi fleksibel. Jadi dia nampak jadi satu perhiasan yang cantik. Jadi macam kalau kita tengok je, macam tak nampak macam tudung salji dan sebagainya. Okey, bagi saya solution macam mana nak menghasilkan tudung salji era 2022. Tu bagi tudung salji bertingkat, konsep payung tudung salji boleh lipat. Apa lagi? Cuba bagi cadangan. Nampak dah jawapan tu. Ada yang kata konsep payung hampir tepat. Maksudnya, you dah bagi jawapan tepat. Cuba bagi satu contoh yang kita nak ubah sesuai. Kita lihat pada produk lain, tapi kita nak menghasilkan sesuatu yang akhirnya dia sesuai dalam keadaan sekarang. Dah ada jawapan tu. Saya nampak yang buat bertingkat tu ada maksud, ada jawapan, tapi kena tembus lagi. Konsep payung tu hampir tepat. Tudung salji boleh lipat. Saya akui ini salah satu fungsi dia. Tudung salji boleh lipat. Apa lagi yang you nak nampak ni? Ketiga-tiga ni memberi satu gambaran yang positif. Tapi bagi saya dia belum betul-betul hampir sangat-sangat tepat. Dia masih okey, ada kesesuaian, kan? Apa lagi? Apa lagi? Kadang-kadang kita kena fikir benda tu. Tu tujuan ni, kita nak buat pemikiran kreatif, nak buat inovasi dan sebagainya. Okey, alright. Ada lagi nak bagi jawapan? Apa lagi jawapan? Takkan 3 je kan? Konsep payung bertingkat dan tudung salji boleh lipat. Apa lagi? Kan? Tak naklah saya sebut nama seorang-seorang, tak best lah kan. Jadi kalau minggu depan pun dia macam ni, saya kena sebut nama seorang lah. Kan? Minta kena respon ke kan. Kan? Tudung salji yang boleh naik turun. Okey, boleh naik turun. Saya cuba bayangkan. Nak naikkan, tak nak guna, turunkan. Akan jadi seperti papan macam tu. Ibarat macam papan lah. Nak guna, naikkan. Okay. Nampak idea tu. Okay. Alright. Okay. Ada lain nak tambah? Okay. Saya bagi situasi, bukan situasi lah. Saya ceritakan lah. Student senior you, saya tanya, dia kata nak buat turun salji. Dia explain straightforward. Terus saya kata boleh. Saya jawab boleh. Yang pertama, tudung salji yang dia buat tu, cuba siapa-siapa boleh bayangkan. Boleh bayangkan tak kelambu bayi? Baby punya kelambu. Siapa boleh bayangkan? Boleh bayangkan kan? Boleh kan? Boleh. So, boleh tak buat tudung salji macam tu? Betul kan? Kalau boleh bayangkan, dia ada macam tali kan, tarik kan? Dia boleh angkut, lepas tu nak pasang tudung salji kelambu bayi tu boleh pasang. Okey. Jadi dia dapat idea kat situ. Sebab dia kata tudung salji itu washable, boleh basuh. Boleh basuh. Jadi kata senang ni, ringan, kecil, boleh simpan. Tapi dia fikir lagi, macam mana nak buat satu tudung salji ni lebih fleksibel. Jadi dia dapat dah tudung salji konsep daripada kelambu bayi,
Apa dia nak buat? Dia fikirkan saiz yang sesuai untuk tabung haji. Kemudian dia nak resize. Satu tudung salji tu, dia boleh kecil, sederhana dan besar. You bayangkan, dia ambil konsep 3D, dia satu je tudung salji dia, ambil konsep kelambu bayi tadi, dia boleh buat saiz XL, L, M dengan S. Strategi dia buat. Dia nampak, okey, saya nak, kalau tudung salji satu pinggan, saya pakai macam ni. Oh, kalau nak pakai saiz besar, saya besarkan. Kalau kecil, kecil besarkan. Okey, kemudian dia kata ni washable. Dia lipat-lipat jadi 3 segi je. Tudung salji tu 3 segi je. Dan 3 segi tu boleh simpan dekat drawer lah. Of course lah, kalau kat rumah ada almari kan, ada laci. Dah lapis guna, kalau dah habis guna, boleh terus lipat, letak dekat laci. Pernah tengok tak idea yang kedai RM2 yang kita selalu guna dekat rumah ke dekat bilik yang kita beli kedai RM2 tu? Tempat letak baju kotor. Kan ada kan yang lipat tu jadi tempat macam net baju, kita panggil selalu kita guna letak baju kotor lah sebelum masuk dekat washing machine tu kan. Biasa nampak tak? Kan yang kita beli kedai RM2 tu kan. Jadi dia pandai tau, ambil bayi punya kelambu tu, dia dapat idea daripada yang kain net yang beli kedai RM2 tu, kemudian dia fikirkan washable dan sebagainya. Saya suka produk macam tu. Produk tu cara orang berfikir. Dia banyak berfikir kritis untuk menghasilkan produk. Tak semestinya nak beli produk ni nak pergi ke Jalan Pudu, nak beli bateri, nak beli wire, nak beli tu, nak beli enjin, nak buat benda tu, benda nampak kompleks. Ingat, produk dan perkhidmatan yang paling susah adalah simple and sampai orang tahu benda tu boleh buat, tapi kita tak sampai ke situ. Fikir tak dapat. Fikir tak sampai. Fikir tak dapat. Tapi bila orang dapat buat, kita akan cakap macam ni. Alah, simpelnya. Kita tak boleh berfikir ke situ. Itu yang saya nak. Itulah yang kita bukan engineering. You bukan macam saya. Saya memang background saya engineering. Tapi saya tak nak kita macam orang IT pula. Kita ni macam orang dalam bidang fakulti sains, biologi, kimia, fizik pula. Okey, kita ni macam orang TVET dah pula. Jadi dalam konteks tu yang dikatakan sebagai produk inovasi. Okey, tadi siapa tanya soalan tak silap saya, Syafiq. Okey ke? Faham tak yang apa yang saya katakan kat sini yang katakan sebagai satu produk inovasi? Boleh dapat tak? Boleh. Dapat tangkap tak maksud saya? Maksudnya, produk-produk macam tu. Maksud dia, kita ni aras degree. So kita pun dah belajar banyak subjek. Jadi pemikiran kita lebih kritis lah. Tak samalah pemikiran macam, yelah kita katakan inovasi sekarang kat sekolah pun dah ada. Anak saya terkata darjah 3, darjah 4 pun masuk pertandingan inovasi. Jadi dia orang pun gunakan garam nak buat jadi kain elektrik. Jadi dia orang punya macam tu. Tiba-tiba you pun nak buat elektrik gunakan garam. Saya pun fikir sama macam anak saya umur 8 tahun. Jadi kenalah sampai aras kita lah. Jadi dekat sini bukanlah berseorangan. Sebab tu tadi saya minta you senaraikan 1 hingga 20 tajuk. Jangan marah saya kalau saya reject. Bukan apa reject. Saya nak tengok dari segi sampai tahap kita tak. Okay. Alright. Okay, ada siapa lagi nak tanya pasal inovasi? Kita nak bangunkan produk lah. Okay, produk saya sebutkan tadi produk kan. Perkhidmatan pun boleh. Jadi cadangkanlah perkhidmatan apa nak kena buat. Perkhidmatan macam-macam lah sistem kan. Jadi saya akan fikir satu je. Kalau you nak buat perkhidmatan ni lah senangnya. Contoh senang maksud saya. Beli kedai RM2, lepas tu label. Siap. Saya tak nak. Saya boleh tahu produk tu siap berapa lama. Saya nak tahu proses tu. Sebab kita akan ada sekejap lagi kena buat 20 step. Siapa yang nak buat produk tak sampai 20 step, saya reject. Nak kenalah tahu proses. Orang nak buat produk melibatkan banyak proses. So kelas kita ni memang sebut reka bentuk. Reka bentuk kejap lagi lah kita akan bincang. Untuk menghasilkan 20 step at least. Okay. Alright. Kalau jelas kat inovasi, kita masukkan nombor 3. Boleh saya pergi kat nombor 3? Okey, reka bentuk. Reka bentuk ni kan, kalau nama lain, kalau kita cerita dia, kalau orang dalam bidang, kalau you belajar kemahiran hidup dulu, so kita panggil mula hingga akhir. Start to end. Nak buat produk dan perkhidmatan tu, langkah pertama, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. So saya tak nak terlalu banyak, paling banyak 30 langkah.
Paling sikit 20 langkah. Kan apa dia nak tulis 20 langkah, 30 langkah tu. Itu yang kita namanya konsep learning. Nanti memang tiap-tiap minggu saya beritahu. Macam contoh minggu depan. Minggu depan saya nak 10 ke 20 idea. Minggu yang ketiga saya akan cakap lagi minggu keempat apa nak kena buat. Setiap minggu, setiap kumpulan kena ada bagi contribution. Tak boleh lari. Jadi bila kata okey kumpulan 4 cerita 20-30 langkah. Tak ada krik-krik. Oh saya tak sedia lagi lah. Potong markah lah jawabnya. Kan? Jadi saya bukan hanya tengok tunggu nanti minggu ke-12 ke dah siap. Jadi saya nak akan tengok komitmen setiap minggu sebab kelas kita ni sangat paling penting adalah penglibatan. Okey, kalau nak tahu tentang sejarah kita punya projek ni, okey, kita tak ada final exam. Tak ada final exam. Tapi dia dikehendakkan oleh ialah lepas penilai mungkin keterlibatan MQA dan sebagainya. So dia nak kita ada final exam. Jadi kalau ikut subjek ni, sejarah dia ikut senior-senior dulu, subjek ini tidak ada final exam. Jadi 100% is project. Kita kena last kali tu kita kena buat pameran. Kita kena buat pameran masuk dalam pertandingan inovasi. Dan kita ada penilai pakar, bukan saya je yang semak, kita akan lantik orang industri, kita akan lantik pada orang akademik akan datang, kita akan buka booths. You akan buka booths akan menjawab soalan-soalan daripada juri. Macam-macam pertandingan inovasi. Jadi saya tengah berfikir, saya tengah cari-cari ada tak pertandingan inovasi yang dibuat. Kalau you ada beritahu saya. Kalau tahu kalau you all tahu ada pertandingan inovasi dibuat oleh universiti mana-mana, nanti beritahu dengan saya pun nak tengok kos yuran dan sebagainya. Saya harap kita boleh masuk pertandingan inovasi mana-mana lah dalam tempoh 14 minggu ni. Kalau tak dapat 14 minggu pun at least saya guide you, at least selepas-lepas ni boleh masuk pertandingan inovasi. Itu je harapan saya. So kita pun nanti akan copyright. Copyright maksud harta intelek. So idea you nanti akan diprotect. Orang lain tak boleh curi. Jadi sebab tu kita akan buat copyright. Saya akan ajar juga buat copyright. San boleh masuk. Lepas ni boleh masuk dalam CV. Saya menghasilkan produk apa. Dia boleh. Okay. Kalau apa kelebihan Yudi? Menghasilkan satu produk. Dan produk kita ni kalau kesempatan masuk pertandingan inovasi, dapat gold award ke, silver award ke. Kemudian kita dah ada satu copyright. Barulah majikan tengok, baguslah. You dah ada product development. Jadi yang risau, subjek ini sangat manfaat. You boleh masukkan dalam CV. Kadang-kadang banyak you subjek ambil macam-macam subjek, tapi kadang subjek tu tak boleh nak membantu ataupun nak mencantikkan CV. Tapi kelas kita ni memang cantikkan CV. Kan? Alright. Jadi nombor 1 untuk reka bentuk, senaraikan 20-30 langkah atau proses pembangunan produk dan perkhidmatan. Okey, ini dia. Boring lah kan, cerita perenggan demi perenggan. Sekarang simple je. Bila kita nak tunjukkan proses tu, boleh tunjukkan secara visual. Visual tu dalam bentuk figure, gambar rajah atau infografik. Zaman sekarang dah senang dah. Dah banyak tools, alat. Alat tools tu terpulang lah, yang bukan tool tu kena spana, screwdriver tu, tidak. Tools tu maksudnya alat. Maksudnya alat ICT ataupun alat-alat perisian ataupun software yang ada sekarang ni. Sekarang ni orang buat edit dekat telefon lah, kan? Orang boleh sekarang download free kat mana-mana, dekat App Store dan sebagainya, mana-mana yang boleh kita download dan kita boleh edit gambar rajah dan sebagainya. Jadi saya nak proses reka bentuk ni tak nak jadi dalam konteks boring lah. So nak nampakkan dalam bentuk visual. Sama ada visual ataupun disebut sekarang ni infografik yang menarik. Okey, boleh komen yang kat sini, ada apa-apa cadangan? Ataupun ada yang mana-mana yang tak jelas? Nampak mudah kan? Ni namanya design. Design yang mahal ni. Oh, kalau orang buat produk lah kan. Oh, yang ni yang secret. Orang tak tahu kita punya proses ni. Sebab kalau orang tahu proses kita ni, nanti orang tiru contohnya kan. Jadi kita nak menghasilkan produk yang mahal ni dekat sini lah. Ini yang kelas kita penting, nak belajar tentang design atau reka bentuk. Kat sini lah saya akan tengok tak sesuai, ada benda kat sini lah kita akan belajar bahawa susahnya reka bentuk ni. Mula-mula step 1, step 2, tak boleh step 2 ni, kos tinggi, kurangkan. Material tak ada, barang ni tak ada, kena tukar. Jadi untuk menghasilkan langkah ni susah. Kan? Saya cakap terus terang kan, ini soalan favorite saya masa final exam.
Kalau rezeki keluar lagi tahun ni, rezeki you all lah. And masa exam, senaraikan. Dan bila final exam, saya ni terus terang lah kan, saya ni nak you relax je final exam. Bawa lah watercolor pula. Watercolor tak ada, nak cari air. Bawa lah crayon ke, kan, pen pensel berwarna ke, and okay, buat color lunar ke, kan, bawa masih exam lah. Dululah kalau exam face to face dia orang bawa. Orang kelas lain terkejut masuk kelas saya, kelas subjek kreativiti inovasi ni bawa color. Jadi maksudnya dia orang melukis. Memang kelas saya sebenarnya saya sangat galakkan, kadang-kadang dalam final exam soalan dia lakarkan. Jadi tak adalah lakar tu nak lukis gambar orang, tidaklah. Macam inilah proses. Gambar visualkan satu proses dalam pembangunan produk. Jadi tahulah, okey ni gambar apa nak buat, kan. Mix lah kan, fikirkan balik dalam sejam lah, jangan fikir lama-lama. Satu soalan tu sejam kan. Jadi sejam macam mana nak cerita 20 langkah tu. Bukanlah melukis beria kan supaya nak nampakkan dan sebagainya. So senaraikanlah 20 langkah. Jadi markah final exam tu, soalan tu bernilai 20 markah. Senang je kan. Satu langkah satu markah. Senang je. Kalau saya siapkan 20 markah, jadi senang je saya bagi markah. Soalan pertama dapat 20 markah. Biasa final exam saya 4 soalan jawab 2. Sebab tu kalau betul-betul you faham tentang assignment, final exam you relax je. Antara subjek yang bagi saya tak nak bagi pressure pun final exam. You relax je final exam. Cuma kalau selama ni mungkin you jenis orang exam oriented, jarang bagi komitmen dengan assignment, selalu jelah tak bagi kerjasama dan sebagainya. Kemudian you harap final exam you nak score. Jadi kadang-kadang jawapan yang you nak beri tu tak ada dalam buku. Tak ada dalam buku. Yang ada sebenarnya, sebab tu dalam perkongsian dalam kelas ni kena take note lah. Okay. Ada soalan nak tanya? Belajar lah kan? Tak boleh lagi dah sekarang ni. Bila sebut infografik, dah kena masuk dalam CV kita. Apa lagi skill yang ada? Infografik pun kena masuk dalam CV. And kita biasa tulis Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Kena tulis dah. And boleh buat website kan? Boleh buat infografik. Infografik macam-macam, PowerPoint pun dah boleh buat infografik dalam tu dah. Jadi tak boleh bagi reason lah kita tak boleh nak buat infografik. Okay, ada soalan untuk bahagian nombor 3? Tak ada, jelas Okay, alright. Nanti kan you all kena sit down dengan kawan-kawan lah kan, kena meet. Tak kisahlah online dan sebagainya, kena bincang Jadi bila buat perbincangan tu, tengah bincang, ada part yang tak jelas, WhatsApp lah dalam grup. Jangan WhatsApp individu. Kan? Jadi macam saya tadi penuh meeting siang tadi. Jadi semua yang WhatsApp individu saya tak reply lagi. Saya cuma reply grup punya WhatsApp je. Sebab bagi saya grup lagi penting. Sebab grup kan, tamu dalam grup tu ada 40 orang. Jadi saya bila soalan keluar dekat grup tu saya kena respon cepat. Tapi yang individu WhatsApp saya kena tunggulah malam-malam kang ni. Lepas ni saya habis dengan you all nanti, saya nak kena masuk UPSI sekejap. Jadi masuk ke UPSI, balik ke UPSI tu kau berapa dah. Kalau saya tak sempat malam ni, besok baru reply. Sebab tu kalau ada apa-apa tanya je dekat WhatsApp group. Kadang-kadang soalan kita tanya tu orang lain pun dapat manfaat. Kita pergi yang terakhir sebab kita ada 4 iaitu teknologi. Ini penting kita kena apply. Pasaran dan pemasaran. Ingat tadi kita belajar supply and demand. Untuk aspek pengomersialan, mestilah kita nak buat produk ni boleh dijual kan. Dapatlah income, lebih spesifik dapat passive income. Saya bukanlah nak kata bahawa subjek ni ke dan sebagainya kan. Ramai senior-senior, senior maksudnya orang yang ambil subjek kreativiti dan inovasi ni, kadang-kadang dia program pengurusan perniagaan. Ada yang program dia memang keusahawanan. Ada program yang daripada orang biologi, orang sains maksud saya. Ada orang daripada sejarah. Ada yang background dari bahasa Melayu. Yang ni tak pernah putus dari dulu. Pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak-kanak ramai ambil subjek ni. Jadi bila saya kenal yang tahu, ada yang respon saya dekat WhatsApp, ada yang dia ada dalam Facebook saya dan kadang-kadang tengok
berjaya dia. Jadi seronok saya jadi bila mengajar ni, saya dah ada produk saya sendiri. Dapatlah jadi cikgu, dapat gaji, tapi saya dapat hasilkan produk masa saya zaman degree, sampai sekarang orang beli lagi produk saya. Terima kasih lah. Setiap raya mesti ada dapat statement dia kata, saya sampai bila-bila pun saya akan ucapkan terima kasih. Dia kata dengan subjek dia lah sampai sekarang dah ada anak pinak, saya still dapat income lagi sebab buat produk ni. Jadi dia kata jadi cikgu dapat salary, dan kemudian produk tu of course lah masih buat kelas di produk dia macam ni kan, jadi dia time to time di improve, lalu dapat passive income. Jadilah subjek ini janganlah kita rasa sebagai untuk dapatkan A saja, tapi sebagai satu pembelajaran yang dapat meningkatkan kita berpraktikal dan beraplikasi bahawa kita sebenarnya boleh mengeneratekan sesuatu. Jadi kalau tanya saya, yang mahal di sini adalah pemikiran. Bagaimana kita memperhalusi dan mendalami tentang, okey, kalau masalah benda ni memang masalah, tapi siapa yang nak guna? Dalam dunia ni berapa orang nak guna? 2-3 orang. Jadi market macam mana? Siapa nak beli benda ni? Cuba fikir. Orang yang paling banyak yang dekat Malaysia ni yang akan beli barang adalah kanak-kanak, orang wanita. Jadi kena fikirlah produk ni boleh jual, siapa nak jual dengan siapa nak guna dan sebagainya. Itu kena fikir. Sebab tu tadi saya yang slide nombor 1 tadi kan, ada permintaan dan juga penawaran. Kena fikirlah siapa yang nak beli produk ni dan sebagainya. Sampailah stage yang nombor 4 ni pengomersialan. Okey, gunakanlah semua media sosial. You lagi arif kot, lagi banyak benda yang saya senaraikan ni. FB, Instagram, YouTube, blog, website dan lain-lain. Okey. Semester lepas je, bukan lama, semester lepas. Sebelum tu dah ada buat juga. Dia buat market survey dulu. Maksudnya kalau dia nak buat produk tu, dia dah buat survey dah. Dia survey lah kepada, dia buat banyak tu, 200 orang pelajar di UPSI, orang perempuan. Saya ingat lagi, yelah kan, usaha dia nak buat. So ketika itu, mula-mula saya tak setuju, tapi lepas kita berbincang, lepas kita buat sama-sama, kita blend, so dia nak buat tudung. Nama dia tudung siakap. Kan? Kita kenal tudung bawal kan? Tudung siakap. Mula-mula saya faham tengah viral ketika itu kan, siakap. Jadi dia nak buat tudung siakap. Saya cuma kata kita kena dapat clear konsep. Jangan disebabkan tudung macam gambar ikan, you ingat benda tu ramai orang beli. Jadi kita bukan hanya menggunakan perkataan siakap yang tengah viral, tetapi sebenarnya tudung yang buat tu memang orang tak perasan pun itu siakap. Orang akan perasan bahawa cantik design tu. Jadi dia buatlah benda tu. Jadi kalau tanya saya, tengok dia buatlah kan. Tapi of course lah kan, kadang-kadang saya memang jelah saya cadangkan itu perlu ditambah baik dan sebagainya. Tapi dia seronok, dia kata memang dia nak teruskan lagi lah. Saya kata tak apa, dia kata walaupun kelas ni dia dapatkan konsep siakat, tapi dia tak puas hati dengan design tu. Jadi dia still nak improve supaya dia dapat juga menghasilkan satu design lah. So kalau selama ni, kalau sebut nama sama ikan, salah satunya tudung ikan adalah bawal lah. Jadi dia nak buat the second ikan lah, iaitu siakap, tudung siakap. Jadi mungkin kalau kita first impress sikit, apalah tudung siakap kan, ada rasa macam ini saja je nak dapatkan produk viral dan sebagainya. Tapi kena ingat, walaupun siakap, kita kena buat design seelok-elok mungkin dan yang terbaik. Ingat, viral lain macam kalau tanya saya, viral dia champion dekat engagement. Sampai dah masuk dalam subjek. Bila you baca dalam buku marketing, viral dah menjadikan salah satu strategi. And kalau itulah cara nak dapatkan banyak engage, banyak view, banyak respon, banyak komen kan. Jadi viral yang bersifat sihat, viral yang bersifat positif merupakan salah satu kaedah publicity lah kan. Okey, kalau you nak buat apa-apa lah kan, lepas ni apa-apa saya social media tadi, tolong bagi link lah. Ataupun you screenshot paparan laman utama kan, main page tu kena tunjuk. Okey, ada soalan tak berkaitan dengan teknologi? Lain-lain nak tanya? So kalau you nak buat extra boleh. Semua saya kat sini mungkin banyak perkara 1, 2, 3, 4. Jadi mungkin boleh gunakan mana-mana platform social media atau mana-mana platform yang mudah lah. And yang ada free template, ada senang buat template website ke dan sebagainya. Gunalah capability, kelebihan yang ada. Purpose kita kat sini adalah untuk pengomersialan.
Orang tahu tentang produk kita, orang boleh respon tentang produk kita, orang boleh bagi feedback kat produk kita. Produk kita boleh menarik minat, boleh tarik orang yang nak beli, kan? Orang yang berpotensi untuk beli. Itu penting juga. Sebab tu subjek ni duduk dekat fakulti management, kan? Jadi benda ni tak boleh lari. Bila sebut teknologi, kita rasa kat sinilah kaedah yang perlu kita absorb untuk kita mendekatkan dengan customer, malah kita akan dapat generation lah, mengenerate income dan juga kewangan lah. Ada soalan dekat teknologi nak tanya? Ada soalan? Ya, ada doktor. Ada kan? Okay, alright. Doktor, saya nak tanya. Boleh, silakan Fatin. Maknanya minggu depan fokus kita bentang kreativiti dulu je kan? Okay, bukan kreativiti tapi bukan semua. Saya nak nombor 1 je, senaraikan 10 ke 20 cadangan produk. Oh, okey. Nombor 1 dulu. Selesai nombor 1, kalau dah confirm produk, baru kita buat SWOT. Katakanlah you cadangkan 20 nak buat SWOT, kesian lah. Tak tidur malam nanti nak kena buat 20 SWOT, kan? Jadi kita selesaikan nombor 1 dulu, senaraikan 10 ke 20 cadangan produk dulu. Okay. Maksudnya kena dapat kelulusan sajalah. Lepas saya kata green light, okey, ini produk dia. Jadi baru kita boleh proceed. Barulah kita terus fikir. Itu yang akan berlaku contohnya. Okay, dah bincang-bincang dia dah ada produk. So bila dia dah buat SWOT analisis, minggu depan dia kata, boleh tak nak tukar tajuk pakcik? Sebab dia kata macam tak boleh je. Sebab kita bila dah buat, tengok market macam tak ada orang nak beli ke, kan, semuanya. Jadi dalam erti kata lain, dia mulalah nak tukar dan sebagainya. Tak apa, itu memang fasa pertama lah. Kan? Tapi kalau kata nak buat 20 SWOT, nak buat 20 tulang ikan, jenuh lah, kan? Tak tidur malam dah jawabnya semua. Kan? Selesaikan nombor kreativiti nombor 1 saja. Okay, alright. Nombor 5, jejak inovasi. Okay, jejak inovasi ni, yang pertama, saya dah sediakan 3 set borang temu bual. Satu set temu bual tu ibarat kita mendapatkan dia punya biodata. Jangan risau, soalan itu dah disediakan, pergi collect je. Tanyalah seperti apa yang ada dalam borang. Yang borang pertama adalah berkaitan demografi atau berkaitan profil. Orang siapa kita nak interview ni? Innovator lah. Kan? Orang yang menghasilkan produk inovasi kita panggil innovator. Maksudnya dia pernah menghasilkan satu produk inovasi. Tak kisahlah, kan, orang kampung ke pun ada buat produk inovasi. Kan? Yang ni saya bebas. Nak you rasa ayah you sendiri innovator, interview ayah sendiri pun boleh. Saya tidak memberi sebarang gap kat sini. Nak bagi kat ayah sendiri ke, pakcik sendiri ke, adik-beradik ke, jiran sebelah ke, sepupu ke, sepapat ke, industri, pergi. Yang saya nak tahu adalah orang itu yang you pergi jumpa dia adalah berkaitan dengan produk kita. Tadi, kalau kata you nak buat apa tadi, tudung salji. Kenalah interview dengan orang yang membuat produk seakan-akan tudung salji. Tudung salji atau yang berkaitan. Barulah you nanti kalau kata, okay, kita dalam bila pergi interview dia nanti, barulah kita boleh slate. Ada 2 yang saya minta. Pertama, supaya dia boleh bagi cadangan kepada produk kita. Sebelum tu saya nak cerita 3 borang tu. Satu soalan berkaitan dengan biodata dengan profil. Satu lagi soalan berkaitan dengan soalan yang khusus. Soalan tu dah ada dah. Soalan tu dah ada. Jadi you tanya apa dalam borang. Saya dah sediakan soalan. You tanya balik je. Okay. Set yang ketiga soalan bebas. You boleh bebas untuk tanya soalan. Tapi ada satu soalan you wajib tanya. Okay, you nak beritahu you sedang membuat produk inovasi produk ni. Minta pandangan dia dan advice dia macam mana nak menghasilkan produk ini yang baik. Apa cadangan dia untuk dia dapat menghasilkan apa cadangan dia untuk produk kita dapat menghasilkan satu produk inovasi. Itu nombor 1. Ada 3 set. Satu soalan biodata, satu soalan yang telah ditetapkan, ikut je soalan tu. Yang ketiga boleh tanya soalan bebas. Okay, dekat soalan bebas tu nanti boleh tanyalah tentang kita punya produk. Alright. Bebas lah nak tanya 2 ke tanya 3 ke tanya 4. Okay. Yang keempat, you boleh pelawa dia dalam projek kita. Kan saya cakap tadi,
boleh minta, boleh interview dengan siapa-siapa kan. Okey, yang kedua, you untuk projek kita ni, kalau orang perempuan, you boleh panggil abang ke nak tolong potong kayu. So nama dia kat sini adalah untuk projek ni boleh buat bersama-sama dengan industri. Saya lebarkan lagi, boleh dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, dengan kenalan. And yang kita katakan tadilah, supaya dia boleh bersama-sama dengan kita untuk menghasilkan produk. Yang paling penting idea kita. Yang the main idea adalah kita. Bukan kita buat produk, orang yang cadangkan. Tak boleh lah. Idea kita. Kita innovator tu cuma bagi cadangan untuk menjadi lebih baik. Itu tak apa. Tapi the main idea adalah kita. Cuma nak buat benda tu, kita kena bekerjasama dengan industri. Industri tu dalam konteks subjektif lah. Maksudnya ada orang-orang yang, kalau perempuan adalah tenaga lelaki yang boleh bantu sama-sama dalam buat projek ni. Okay? Alright. Jadi, seronoklah. Kita pun nak tahu juga you interview siapa kan. Kena dah ada gambar, video, rakaman perbualan. So sekarang ni mungkin tak dapat pergi tempat tu jauh kan. Nak pergi Sarawak tak boleh lah kan. Mungkin you nak buat kat Zoom ke, dekat Google Meet ke, ada bukti lah. Ada rakaman, ada video. So bila video, bukanlah hanya video base kepada you punya interview je. Tunjuklah kan gambar-gambar dia punya produk pernah dihasilkan je. Jadi kita interview dapat 2 gambar je kan. You tanya dia jawab, tanya jawab. Itu tak best lah. Kita pun tertanya apa produk inovasi dia buat kan. Supaya kita nampak produk-produk dia pernah hasilkan. Okey, bahagian ini ada soalan nak tanya. Ini penting ni, takut ada yang tak faham. Untuk perkara nombor 5 ni, kita ni supaya kita dapat bantuan. Sebab tu saya sediakan nombor 5 ni. Tak apa, tujuan dia sebenarnya kita nak dapatkan pandangan orang pakar atau orang industri. Soalan je lah nak tahulah dia nama dia siapa, tinggal dekat mana, pengalaman dia apa, berapa banyak produk inovasi dia buat. So ada produk profile. Yang kedua ada ada soalan-soalan dia. You ikut je, tak banyak soalan tu. Tanya balik dekat dia. Yang ketiga adalah soalan bebas. You boleh tanya. Sebab tu ada 3 set borang. Kena lengkapkan. Lengkapkan borang. Siapa tak lengkapkan borang. So borang tu boleh type, boleh tulis tangan dan sebagainya. Jadi terpulanglah kan. Lepas you balik-balik tu nak type balik ke ataupun tulis pakai pen pun tak ada masalah. Borang tu nanti saya akan bagi. Saya tak share lagi borang tu kan. Nanti saya share balik borang tu, nanti you boleh print. Nak gunakan dalam bentuk soft copy pun boleh. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey ke? Ini teknikal sikit ni. Kod-kod mana yang tak jelas boleh tanya. Markah pun yang lain. Tadi 555, yang ni 7. Markah dia besar sikit. Kan? Okey ke? Boleh ke? Clear ke? Clear. Okay. Ya, boleh doktor. Alright. Saya bukan nak susahkan. Seronoklah kita menghasilkan produk. Saya pun tak ada, nak kena jumpa company yang besar-besar kan. Saya bagi kelonggaran. Kan? Orang kampung ke, siapa ke, adik-beradik ke, saudara mara ke, kawan ke. Contohnya dia sebaya je. Dia sebaya je. You belajar dekat UPSI, dia belajar kat Politeknik. Boleh tak interview kawan saya dekat Politeknik? Dia banyak buat produk inovasi dan sebagainya. Jadi okey, tak bebas. Jadi saya jangan kata macam saya ni kena interview orang yang hebat-hebat. Nak kena interview Tony Fernandez ke? Tak perlu. Kan? Jadi saya cuma nak tahu bahawa seronok kalau kita dapat third party. Maksudnya opinion daripada orang luar. Supaya dia dah ada pengalaman kan. Jadi dia bolehlah cadangkan untuk tambah baik produk kita. Jadi saya tak nak you pening-pening sebab tu borang ni dah ada. Borang tu saya dah sediakan, tak perlu risau. You just ambil je borang nanti tu, buatlah temu bual. Bincanglah nak buat secara online ke, face to face dan sebagainya. Okey, kita pergi nombor 6. Produk siap. Sembang pumpang bila tanya mana produk. Kena buat produk real lah. Memanglah. Kena buat produk real. Sebab tu kata produk siap. Sama ada lengkap siap. Siap ada siap packaging lagi. Kan? Replika mungkin saiz dia besar. Tapi you buat saiz kecil. Contohnya ada orang itu dia nak buat satu bentuk katil. Jadi nak buat katil kan besar. Jadi dia buat konsep prototype. Tapi prototype tu real. Sama macam katil besar, cuma saiz dia kecil sebab nak kurangkan kos.
Tu namanya replika atau prototype. Prototype mungkin ada produk yang mungkin orang kata dia berfungsi lah. Tapi dia belum masuk makeup lagi. Maksud nak mempercantikkan produk tu belum lagi. Tapi kita tahu produk ni dah boleh komersial, maksudnya dah boleh digunakan. Okey. Perlu buktikan produk telah siap, sama ada submit ke pesyarah atau perlu ada gambar. Mungkin ada yang grup yang post barang tu kat saya. And ada yang mungkin terlalu besar, tunjukkan gambar dan sebagainya. Takkan nak bawa ke Tanjung Malim kan. Kalau ada kat Tanjung Malim, ni bawa ke Tanjung Malim. Okey, kena ada video lah kan. Tunjuk je gambar produk. Macam mana saya nak faham? Adalah video rakaman. Ingat, tolong take note ni kan. Saya tak nak siapa-siapa yang buat video sebiji macam assignment. Okey, kami ini subjek produk inovasi reka bentuk dan teknologi Group A, Group B. Di mana supervisor saya Nurul Fazli Habidin. Lah. Buat video macam orang nak jual barang. Kan? Macam orang iklan kat luar tu, produk-produk kat luar tu. Takkan nak cerita tunjuk gambar Suluh Budiman, ada gambar logo UPSI. Tak perlu. Kan? Buat video komersial. Saya tak nak video-video macam buat assignment tu kan. Jadi tak perlu. Nak buat video pun kena latar belakang UMSI, tak semesti. Mana-mana pun tak apa. Supaya sesuai dengan produk kita. Kalau you nak buat satu produk A kan. Kalau you nak buat produk Sudung Salji, kat mana you nak buat video? Mestilah dalam rumah kan. Jadi kesesuaian video tu dibuat berdasarkan produk yang you nak buat. Tu nampaklah kedudukan dia lah. Kalau you nak buat, ada sahabat kita tu nak buat tentang sangka ikan. Jadi kena buat kat laut lah video tu. Baru nampak keperluan dia nak tangkap ikan di laut tu ada sangka dia. Jadi kena buat video yang bersesuaian dengan konteks produk itu sendiri. Tak perlulah nak ada gambar apa, kalau nak present 4 orang nak kena cakap, to be professional. Kan? Jadi kalau tanya saya, kalau buat video tak semestinya nak 4 orang nak cakap tak ada masalah. Kalau seorang dua je nak bercakap, seorang jadi apa? Jadi model dalam gambar, seorang bercakap dan sebagainya, itu professional. Not necessary bagi saya nak menghasilkan video ni kena kerjasama dalam 4-4. Mungkin dia tak ada dalam video, tapi dialah cameraman, dia yang merakamkan video. Kesian orang merakam video tak ada dalam gambar. Last dia tak dapat markah. Pernah dulu isu orang kata, oh markah assignment tengok kepada orang yang bentang. Dia hari itu tak dapat markah bentang sebab dia merakam. Dia lah yang merakam video, dia yang edit video. Last markah dia rendah. Sebab masa pembentangan dia tak bercakap dan dia tak ada gambar dalam buat video. Kesian dia. Jadi saya mecek dalam ni. Saya to be professional, nak buat video kalau orang tu tak ada dalam gambar, saya tahu mungkin dia sedang ambil gambar. Sebab tu dia tak ada dalam gambar ataupun dia sedang buat video. Jadi to be professional je. To be professional. Tak semestinya kalau nak buat katalah nak buat satu iklan tentang publicity UPSI, takkan semua pelajar nak masuk dalam gambar. Takkan semua pelajar nak cakap. Takkan semua profesor, semua lecturer nak cakap. Jadi cuma dalam certain dalam kes-kes tertentu yang mungkin bagian ni ada orang cakap, bagian ni ada orang cakap dan sebagainya. Masa berapa minit lagi saya akan explain. Cuma kat produk ni bagi saya macam ni lah kan. Kalau orang kata presentation ni sebenarnya the best dia kadang-kadang kita tengok lah kan. Kalau tanya saya tengok keadaan. Kalau kata memang you mampu untuk buat video 2 minit lah. The best video is 2 to 5 minutes. 2 hingga 5 minit je. Produk tak boleh lama. You lama tu sebab perkenalkan diri. Tu yang dia lama tu. Padahal kita nak perkenalkan produk, bukan nak perkenalkan diri. You tak payah perkenal pun sebab dalam gambar tu you boleh. Kalau nak letak nama, letaklah nama. You keluar, ni nama dekat bawah. Tak payah. Saya Siti, tak payah. Jadi cara nak simplify. Kadang-kadang video corporate pun buat 2 minit. Jadi cuba kena belajar, kena buat mudah, simple, video 2 hingga 5 minit. Tapi nanti benda tu boleh bincang kalau lebih berapa minit ke, beritahulah. Okey, 7. Yang ni sangat penting. Slide dan video pembentangan. Ini tadi itu video spesifik produk je. Video spesifik produk je. So yang ni sekarang ni kita nak buat pembentangan. Buat pembentangan. Perlu hantar satu set slide dan satu video lengkap. Dengan dinilai aspek kreativiti, inovasi, reka bentuk teknologi. Tadi tu, yang ni yang you nak buktikan produk tu, yelah orang tengok, kalau you letak gambar je saya, ni produk apa? Jadi you nak cerita tentang produk tu, videokanlah. Yang ni kita punya projek keseluruhan. Projek kita 60 markah ni you kenalah bentang. Jadi saya nak 2 slide dan video tu.
Slide tu dah video tu. Kat sini saya nyatakan slide dan PowerPoint lengkap 10 ke 20 slide saja. Nak buat 10 slide cukup lah. Dan jangan lebih 20 slide. Saya nak 10 ke 12 slide. Video, produk dan perkhidmatan lengkap kurang daripada 5 minit. Tadi kalau macam tadi video kat sini nak buat produk mungkin 2 minit je kan. Produk siap tadi kan. Tapi untuk yang ni mungkin dalam 5 minit dan sebagainya. Okey, ada soalan nak tanya? Okay. Kalau contoh je kan, you tak buat, contohlah kat sini you tak ada video untuk produk siap. Tapi produk, contoh yang saya katakan 2 dalam 1 Saya dengar baik-baik ini Katakanlah you tak buat video dekat nombor 6 ni. Tapi video kat 6 tu ada kat nombor 7. So dekat assignment tu you dah inkan dalam tu contoh demonstration produk. Cukup. Jadi nombor 6 nya video tak perlu. Faham tak maksud saya yang tu? Mohon respon yang tu. Kalau ada siapa-siapa yang tak jelas. Nombor 6 ni you tak buat video. Sebab dekat you punya final video ni memang you ada buat 2 minit untuk demonstrate produk. Bagi saya okey. Ini saya letak kurang 5 minit kalau terjadi 6-7 minit okey je sebenarnya. Kat situ jelas tak? Kalau kat sini dekat slide dan video pembentangan tu tidak ada demonstrate you punya produk, jadi dekat nombor 6 ni kena ada video dia lah. Kalau nombor 7 ni memang dalam presentation itu memang ada satu section yang you cerita tentang produk dan fungsi produk tu contohnya. Jadi dia all in lah. Jadi nombor 6 punya video tak payah buat lah. Sebab dia benda yang sama. Kalau nak bagi pun benda yang sama. Contohnya. Okay, yang tu jelas ke? Jelas doktor. Okay, jelas. Okay, sabarlah kan. Nampak macam banyak rubrik. Sebab rubrik ni nak bagi you all jelas. Jadi sebenarnya kalau ikutkan simple je semua ni. Okay. 8 ni harta intelek. Jangan risau benda ni. Saya bantu. Ingat. Kelas kita ni, you all ada saya, Pak Cik akan bantu untuk ni. Nanti kita akan isi borang sama-sama. Borang-borang dokumen lengkap. Yang pertama, first step kita dah lepas isi borang, kita kena pergi Pesuruhjaya sumpah untuk sahkan kita punya idea itu. So harga dia RM4 ke RM5. Mungkin kita kena buat 2 kopi untuk salinan. Jadi kos dia RM8 untuk buat Pesuruhjaya sumpah. Dan kita akan hantar borang permohonan, borang lain pula bersama dengan Pesuruhjaya sumpah tu untuk pendaftaran harta intelek. Okey, harga dia termasuk sijil dalam RM100 lebih. Saya tak janji saya tak janji. Tapi kalau tanya saya, you all akan dapat sijil. Sijil ni penting. Kalau you dapat sijil ni, okey, boleh kongsilah setiap ahli, kan? Jadi kongsi dengan ahli. Jadi kita akan kongsi, kalau you all okay, saya sebenarnya nak bantu juga. Kalau you all okay semua, saya akan turut serta dalam projek ni. Jadi mana-mana kos tu boleh kongsi lah. Saya pun kongsi sekali lah bagi dana dan sebagainya. Okay. Jadi kita sambung sikit-sikit. Dia macam ni, kalau nak copyright tanpa ada sijil murah. Tapi kalau kata saja dapat sijil tu penting. Jadi sijil tu RM150. Tak payahlah semua dapat sijil. Kita ada satu sijil. Lepas tu nanti kita scan lah. Scan color lah. Sebiji yang macam sijil tu. Jadi sijil tu walaupun kita tak dapat yang original, dapat yang salinan pun, itu pun dah okey dah. Kan? Jadi sijil yang original ada satu, yang lain tu nanti kita scan lah. Print color lah. Print yang cantik sikit kan. Exactly sama macam sijil. So ada cok mohon cok warna merah. Nanti saya akan ajar. Dalam kelas nanti saya akan ajar macam mana nak buat copyright. Ni senang je. Kalau ada peluang, kita dapat naik bas, pergi dekat Bangsa, dekat Maipo tu dekat Bangsa. So kita boleh hantar borang sama-sama, turun bas, pergi hantar borang. Nanti kita bawa lah benda-benda yang kena ada kan. Jadi saya ingat zaman dulu saya siap bawa printer lagi. Just in case tiba-tiba isi borang salah dan sebagainya. Jadi lepas selesai tu kita balik. Kan? Jadi tapi untuk Pesuruhjaya sumpah tu, yang ketua kumpulan lah. At least ketua kumpulan tu kena pergilah. Kalau you duduk kat kampung, buat kat kampung je. Kalau kat Tanjung Malim ada berapa tempat nak buat Pesuruhjaya sumpah. Kena bayar satu tu RM4 ke RM5. Tak apa, yang tu saya akan guide. Okay, jelas ke yang ni? Yang ni walaupun saya tak letak banyak, tapi lah kena bagi kredit lah. 2% kita buat. Tapi ingat, manfaat ni sampai bila-bila. Tahu tak? Bila kita mampu untuk copyright, produk dan perkhidmatan kita tu sah sehingga 50 tahun kematian kita. Maksudnya lepas kita meninggal dunia, produk itu masih valid selepas 50 tahun. Jadi copyright boleh diwasiatkan. Ingat produk kita tu boleh diwasiatkan.
Saya mungkin tidak ada harta, rumah, tanah dan tak ada. Tadi saya boleh wasiatkan copyright kepada anak saya. Jadi ingat benda tu nampak simple lah. Contoh copyright, contohlah kan, kita ambil contoh lagu-lagu lah. Contohlah kalau orang muzik buat lagu tu dia orang copyright. Walaupun orang yang tak ada, waris dia masih dapat royalty. Tu baru kena copyright lah. Copyright tak semestinya lagu. Macam-macam dalam dunia ni. Maksudnya orang lagi menggunakan sesuatu yang kita ada, walaupun kita sudah tiada, kalau kita buat copyright, ada lagi orang akan dapat manfaat lepas kita. Jadi kalau tanya saya, ada setengah kita tak mampu dengan benda lain, tapi kita ada copyright. Jadi in term of duit, ada orang dapat. Inilah waris kita dapat. Kalau bukan dalam bentuk duit, kita pahala kita berterusan lah, jariah kita berterusan, walaupun kita tak ada, orang masih lagi gunakan kita punya hak milik itu. Okey, kerjasama dalam satu pasukan. Sebelum tu, sorry. Turun lompat pula. Ada siapa-siapa nak tanya tentang copyright? Kita akan buat sama-sama. Saya akan guide, jangan risau. Kita akan buat sama-sama. Okey. Dan sebenarnya bila dia ada copyright ni nak masuk pertandingan inovasi senang sikit. Kadang-kadang orang tanya markah, oh yang ni ada original ke? Ada copyright ke? Kita tak copyright. Macam mana dapat gold award? Jadi kita kena dapat gold lah. Jadi kita kena copyright. Okey. Ada soalan nak tanya? Untuk bahagian nombor 8. Okey ke? Setakat ni tak ada, Doktor. Okey. Nombor 9. Kerjasama dalam satu pasukan. Saya letaklah juga. Saya banyak kali. Nak letak ke tak nak? Nak letak ke tak nak? Jadi sebab benda ni bagi saya walaupun 2 markah. Tiba-tiba you dapat 79 markah kan? Dengan 2 markah ni boleh dapat A. Kan? Jadi kerjasama, berusaha, komited dan keterlibatan secara bersama dengan baik. Jadi kerja dalam pasukan, minta maaf saya tak boleh bagi banyak markah. Tapi sekurang-kurang saya bagi markah jugalah. Kerjasama dalam satu pasukan. Ini jelas nombor 9 kenalah buat sama-sama. Kesian kawan kita buat seorang-seorang, tak seronok lah. Jadi tunjukkan saya kalau boleh semua orang dapat 2 markah ni. Kalau saya boleh semua kumpulan dapat 2 markah saya nak bagi. Ada orang kata macam soalan bonus sikit lah nak bagi 2 markah. Tapi penting kena dapat lah kerjasama tu. Okey, dan yang terakhir adalah penulisan laporan. Kenalah banyak sikit markah. Markah yang paling besar sekali, penulisan laporan akhir. Besar ni markah ni. 15 markah penulisan laporan akhir. Tapi sebenarnya you bawa keluar balik tadi nombor 1 hingga nombor 8 tu masuk balik menjadikan satu report. Benda dah buat tapi you akan masukkan dalam final report, susun baliklah cantik-cantik. Okey, ni kita punya garis panduan dalam kita punya report. Okey. Alright, ada komen dekat bahagian chat tu. Okey. Alright. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif satu muka surat je lah. Jadi orang buka je kita punya report tu, kita panggil report lah jadi dia tahulah kita punya summary. Biasalah kita panggil macam abstract kan. Jadi apa sebenarnya you nak hasilkan? Buatlah satu muka surat. Ada yang buat satu muka surat penuh, ada yang buat half page, tak ada masalah. Sebab saya kata kat sini jangan lebih satu muka surat. Nak buat separuh pun tak apa. Tapi kita boleh faham nama dia ringkasan eksekutif. Okey, kemudian pengenalan. Kenalah cerita pengenalan sedikit kan. Sebab tu saya bagi Chan, yalah dalam report mesti ada pengenalan, mesti ada kesimpulan kan. Tu benda yang wajib. Takkan terus masuk apa semua kreatif terus kan. Jadi masuklah kita punya pengenalan dulu. Tak apa, nanti time to time nanti kita bincang sama-sama kan. Apa poin-poin yang penting dalam pengenalan nanti kita akan. Kalau nak tanya. Kalau tanya saya nak set objektif je. Satu muka surat pengenalan macam biasa. Okey. Kan tadi dekat rujuk slide nombor 2 kan tadi dah bincang kreatif. Ada 5 perkara kreatif tadi kan? Kan? Jadi tulislah dekat situ kan, nak buat perenggan ke, nak buat jadual ke, nak buat gambar rajah ke, tak kisah. Tapi saya bagi hingga 2 hingga 5 muka surat saja. Macam mana you nak cerita yang dalam slide nombor 2 tadi cerita pasal kreativiti tu, you nak laporkan dalam report dalam 2 hingga 5 muka surat. Okey, inovatif pun 2 hingga 5 muka surat. Reka bentuk 20 step tu tadi 2 hingga 5 muka surat. And teknologi social media tadi dan sebarang bentuk teknologi dalam 2-5 muka surat. So jalinan industri tadi yang you buat temu bual jejak inovasi tadi tu. Jalinan industri tadi kan. Jadi tak naklah jadi banyak sangat. Jadi saya letak 2 hingga 3 muka surat. Okey, kemudian you punya produk akhir tadi kan, produk siap tadi. Mesti ada satu poster atau infografik produk akhir tadi. Satu muka surat je. Macam mana you nak nampakkan satu produk akhir tu.
Okey, kemudian ceritalah kelebihan projek ni produk ni, perkhidmatan ni, kelebihan dan sumbangan produk dan perkhidmatan. Apa what's next selepas ni, apa agenda masa depan untuk dari segi penambahbaikan dan komersial apa nak buat. Lepas tu kesimpulan, saya perlukan rujukan, mungkin you refer mana-mana buku, mana-mana website, senaraikan rujukan dan lampiran jika berkaitan. Okey, cuba tengok dalam report ni. Ada apa-apa soalan nak tanya dekat report ni? Untuk yang menyumbang sebanyak 15 markah, ada siapa-siapa yang nak cadangkan dan sebagainya? Ada soalan? Untuk bahagian report ni? Doktor, rujukan tu at least berapa? Apa dia? Tak dengar. Rujukan tu at least kena berapa? Rujukan tu ikut logik lah kan. Kalau kata rujukan nak buat projek inovasi ni mesti banyak you refer kan. Jadi kalau tanya saya mestilah susah nak cakap benda ni kan. Subjektif lah kan. Ibarat kalau tanya saya rujukan tu ibarat saya pernah cakap dulu benda ni gurauan lah. Ibarat macam berapa butir nasi kita makan sehari lah. Kan ibarat gitulah. Jadi kadang-kadang kita lapar, banyaklah nasi yang kita kena makan kan. Jadi kalau kita nak cari ilmu, kadang-kadang ada orang yang perlukan rujukan yang banyak. Jadi kalau saya letak satu muka surat, mungkin ada orang lebih 2-3 muka surat. Jadi kalau tanya saya penting, yang penting ada rujukan lah. Jadi kadang-kadang kita dapat idea daripada buku tu, take notes lah rujukan tidak perlukan. Kena belajar sebenarnya kan. Kadang-kadang rujukan ni bukan lagi banyak rujukan tu bukan menunjukkan kita lemah. Maksudnya rujukan tu maksudnya betul-betul you betul-betul explore, meneroka, you study dan sebagainya. Buku ke, artikel jurnal ke, surat khabar ke, magazine ke, website ke, laporkan. So kat sini sebenarnya dia tidak ada lah. Saya cuma letakkan rujukan satu muka surat. Kan? Satu muka surat tu saya rasa kalau siapa yang terlebih 2 beritahulah. Janganlah saya kata saya rigid sangat. Siapa-siapa yang dalam report ni ini suggestion. Kan? Terlebih 1 saya potong markah, tak ada lah. Kan? Missing dia kena potong markah. Tak ada perkenalan, kena potonglah markah. Perkenalan satu muka surat tapi tak adalah penuh pun. Tak apa. Jadi satu muka surat. Kan? Kalau rujukan saya tulis satu muka surat. Jadi kalau tulis ada 5 pun satu muka surat juga. 25 pun satu muka surat. Oh terlebih 2 muka surat. Tak apa. Proceed je. Kan? Okay. Alright. Clear? Ada apa-apa soalan untuk kita punya slide ni untuk assignment ni? Jadi saya memang ada kadang-kadang macam kelas kita ni nanti macam hari ni lah perbincangan tentang assignment ni saya akan share dalam saya punya channel ni. Nanti you tengoklah channel ni ada berkaitan kita punya kalau nak tengok kreativiti inovasi yang lepas-lepas pun ada dalam tu juga. Okay. Alright. Ada soalan apa-apa sebelum saya nak pergi balik pada kreativiti? Ada apa-apa soalan untuk tanya kita punya 10 kreativiti, nombor 2 inovasi, reka bentuk, teknologi. Kalau you tengok sekarang ni semua 5 markah. Kreativiti 5 markah, inovasi 5 markah, reka bentuk markah 5 markah. Jadi yang kita punya subjek ni ada apa? Kreativiti, inovasi, reka bentuk dan teknologi. Sama macam kita punya nama khusus menyumbang 20 markah. Kemudian settle buat jejak inovasi ada 3 set borang tu dapat 7 markah. Produk siap tunjukkan bahawa you dah ada produk siap dapat 6 markah. Slide video pembentangan dapat 7 markah. Kita buat copyright dapat 2 markah. Kerjasama dapat 2 markah. Penulisan laporan akhir 15 markah. Secara total semua 60 markah. Okey. Alright. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Saya suka komen Nur Aiza. Tak ada soalan lagi sebab belum buat kan. Tapi yang paling penting apa yang saya jelas tu dapat tangkap lah kan. Jadi apa yang saya nak buat. Memang kalau tengok macam seram. Macam banyak je nak kena buat. Sebab mungkin sebelum-sebelum ni kalau you dapat assignment mungkin tak sejelas ini rubriknya. Jadi bila saya rubrik ni macam ni Om kata tak adalah saya punya rubrik ni fix sangat. Tiba-tiba kan you nak yang bahagian kreativiti ni nak tambah satu lagi. Silakan. Okay. Alright. Minggu depan. Tak kisahlah nak tunjukkan dalam Microsoft Word ke. Nak tunjuk dalam PowerPoint ke. Kalau tanya saya buat PowerPoint elok lah. Sebab nanti kita memang nak kena buat PowerPoint pun kan. Senaraikan 10 ke 20 cadangan ini. Semua grup Semua grup.
pesan lagi sekali, semua kumpulan saya akan pergi satu demi satu akan cerita. Okey, kumpulan 1, senaraikan cadangan. Okey, kita harap minggu depan tak ada kumpulan yang kena reject semua. Dia bagi cadangan 10 kena reject. Kan, grup lain dah boleh buat SWOT analisis minggu satu lagi. Dia tak boleh nak buat SWOT analisis sebab cadangan tak dapat. Jadi kalau tanya saya, lepas kita settle nombor 1, kita buat SWOT analisis. SWOT analisis ni maksudnya strength, weaknesses, opportunity dengan threat. S maksudnya kekuatan, W maksudnya kelemahan and weaknesses, O tu opportunity, peluang, threat ni adalah ancaman. Okey, kalau orang bincang faktor dalaman, biasanya faktor dalaman adalah strength dengan weaknesses. Ini faktor dalaman. Perkara-perkara luar, kekuatan kat luar, peluang, opportunity, ini external. Threat juga ancaman luar. Ancaman luar ni maksudnya politik, our currency, mata wang, keadaan perbezaan ataupun perubahan kepada teknologi. Itu faktor luaran. S dengan W ni faktor dalaman. Kurang bajet, and kita punya attitudes, and kita punya pekerja. Itu namanya berkaitan dengan dalaman itulah. Strength dan weakness ni kekuatan dan kelemahan dari segi aspek dalaman. Opportunity dengan trait ni adalah faktor luaran. Okey, saya cadang minggu depan saya akan tunjuk proper punya SWOT analysis. Sebab saya rasa kita just nak beritahu. Saya mintalah kalau you all kalau rajin, tengoklah ada type dekat YouTube ke ataupun pergi dekat Google je type je SWOT analysis. Jadi macam-macam SWOT analysis. Saya yakin you all pun dah biasa dengan SWOT analysis. Anak saya tingkatan 1 pun dah buat SWOT analysis. Okey? Alright. Permintaan dan penawaran. Ini bebas tau. Ini saya tak adalah bawa apa-apa kaedah. Jadi sekarang ni saya nak beritahu bahawa nanti you buat produk, you fikir ada orang nak beli ke? So nak buat benda ni senang ke? Macam mana nak buat? Berapa lama nak buat? Okey, saya pernah tanya dengan student, produk ni you nak buat berapa lama? 2 hari. Produk ni nak jual berapa? RM5. So maksudnya you satu hari gaji you RM2.50 aja. Boleh fikir, kan, takkan saya nak jadikan produk ni sebagai kerjaya. Jadi produk ni 2 hari saya buat, baru siap nak jual RM5. Jadi bermaksud satu hari kerja saya dapat upah RM2.50 je. Gelak dia. Oh macam tu salah. Memanglah you kena betul-betul kena tahu produk yang you hasilkan ni setimpal dengan price you nak buat nanti. Jadi bukan apalah nak tengok siapa yang nak beli dan sebagainya. Kalau contohnya nak target kanak-kanak, big market lah kanak-kanak sebab ramai kan. Kadang-kadang mak ayah tak berkira untuk membeli produk untuk kanak-kanak. Jadi kena fikirkan wanita rajin membeli. Kalau kata tudung, penuh dah tudung. Kan? Kalau orang tanya saya kadang-kadang kalau tudung ni mau dekat almari dah 100 kot. Daripada zaman sekolah sampai sekarang beli tudung berapa banyak dah. Kan? Kalau warna pink tu dah beli sampai 20 kali warna pink dah. Jadi mungkin ada benda produk yang memang kuantiti dia tinggi, jadi ada permintaan dia. Jadi fishbone diagram tu bahasa Melayu tu tulang ikan. Tulang ikan pun kalau you Google banyak. Tapi saya spesifik gambar rajah template untuk fishbone diagram, SWOT, nanti saya akan tunjukkan minggu depan. Kenapa saya tunjuk minggu depan? Sebab minggu depan tu minggu yang ke seterusnya baru saya nak minta you all present yang sekaligus. Ni SWOT, permintaan, penawaran, fishbone dengan peta minda ni mungkin minggu satu lagi you kena present. Untuk starting point untuk minggu depan satu je, saya tak minta banyak. Cadangkan 10 hingga 20 ni. Better cadang banyak lah. Saya ni reject tu bukanlah suka reject, tapi bagi saya tak suka benda tu sebab alamak, ini subjek kelas degree, jadi melibatkan proses tu kena kompleks. Jadi nombor 2, 3, 4 untuk SWOT, permintaan, penawaran, fishbone diagram dan roadmap ni kita akan bincang sekarang minggu kedua kan. So kita akan bincang minggu keempat yang ni. Nanti you boleh tak bebas tidak. Kalau tanya saya you type kat Google semua ni ada template dia. Gunalah template yang ada. Okey, nanti saya akan buat satu slide untuk fokuskan dua ni. Jadi saya boleh bagi tapi saya hold dulu. Saya nak minta you explore. Jadi kalau tanya saya banyak benda nak kena buat, fokuskan nombor 1 dulu, senaraikan 10 cadangan. Kalau dah siap, tak perlu bentang tapi try lah Google apa perkataan SWOT analisis, permintaan, penawaran, fishbone diagram, roadmap, peta minda ni. Peta minda ni kita dah belajar kan, tak kisahlah peta minda macam mana pun. Okey, alright, ada soalan? Minggu depan setiap kumpulan nak 10
hingga 20 cadangan. Terlebih pun tak apa, saya ada 25 cadangan pun tak apa. Kan? Jadi saya nak setiap kumpulan, objektif kita minggu depan, semua orang dah tahu produk apa nak buat. Okey, ada soalan sebelum saya ingat itu je perkongsian hari ni. Saya betul-betul nak detailkan betul-betul assignments 60 markah kan. Logik kenapa saya nak kena cerita daripada mula sampai habis. Kenapa saya nak share malam ni sebab saya nak gabungkan kumpulan A dan kumpulan B. Minggu depan seperti biasalah. Jadi minggu depan malam kita puasa kan. Jadi elok petang lah. Jadi apa kita panggil sepanjang bulan Ramadan ni, okey, kalau boleh kita sharp sikit and jadi kalau boleh bukan you all je, saya pun kena tepat. Kita mula pukul 5 petang dan kita cuba habiskan seawal mungkin. Saya tahu masing-masing nak buka puasa dan sebagainya dan petang-petang pula tu kelas kita and apa nak buat memang macam itulah jadual kita 5 hingga 7. Jadi nanti kita akan susun lah and macam group B mungkin mudah lah kalau presentation tak lama kan. Kita ada 3 kumpulan je. 3 kumpulan sebab dia ada 12 orang, 3 kumpulan settle. Jadi untuk kumpulan satu lagi ni memang ramai kan. Jadi kita kena sharp kita punya presentation dan saya pun nak kongsi berkaitan dengan inovatif. Okey, jadi mungkin kita akan gunakan 2 platform lah. Okey. Seperti biasa kelas sejam tu manfaatkan dari segi perbincangan bersama. Saya nak you all kelas sejam tu bolehlah bincang dengan kawan-kawan untuk buat produk ni. Sekali-sekala bila saya rasa ada keperluan, kelas sejam saya akan buat. Okey. Alright, ada soalan nak tanya? Silakan. Sebelum saya tutup ni. Ada soalan nak tanya? Ada yang tadi saya pasal ada yang terkeluar mungkin line internet tak okey, saya akan kongsi balik video ni supaya ada satu salinan untuk penerangan tentang assignment kan. Boleh dengar balik nanti kan. Okey, tak ada. Okey, kita tutup lah kan. Okey, terima kasih. 60 markah bukan markah sikit-sikit. Banyak kali saya sebut, dah lebih pada 10 tahun saya sebut, yang menentukan individu atau grup tu dapat A atau tidak adalah dekat projek. Final exam saya tak risau sangat sebenarnya, melainkan dia main-main lah final exam dia buat. Jadi kadang-kadang kalau grup tu dia dapat A, kawan kita dapat A, kita dapat A minus pun kita faham. Oh, betul lah produk dia power kot. Kan, report dia pun cantik. Jadi tak ada yang question lah, patutlah dia dapat A. Kan? Jadi saya boleh katakan decision berlaku pasal result A minus, B plus ke dan sebagainya. Saya tak berminat nak bagi bawah B plus. Saya tak minat. Saya memang tak pernah berfikir pun nak bagi B minus ke B ke. And saya kalau boleh nak bagi semua orang A. Kan? Tak A, A minus, tak A minus, B plus. B plus sebenarnya tak mencapai saya punya standard sebenarnya. And kalau betul-betul dia ikut seperti mana kita bincang pada minggu pertama sampai minggu ketiga, dia tak akan dapat B plus. And kalau dia dapat B plus tu sebabkan final exam, tu je. Kalau betul-betul final exam tu dia dapat buat, dia ikut, dia dengar, dia follow dalam kelas, dia tak akan dapat B plus. Tapi kalau you missing, saya cakap terus terang, saya tak kedekut nak bagi A. Kalau you fulfill semua, sebab bagi saya, ni effort ni, dapat menyiapkan semua perkara ni satu kejayaan. Kan? Tapi lah of course dalam setiap penghasilan produk mesti ada yang terbaik, ada yang baik, ada yang sederhana kan. Jadi saya tak ada masalah buat benda tu. Make sure you follow seperti apa yang dalam rubrik yang saya bagi supaya semua orang dapat manfaat. Simpan elok rubrik ni. Nanti kalau apa-apa bila bincang dengan team members, so apa-apa pun kita akan follow rubrik ni. Okay, saya cuba nak integrated kan. Kalau you perasan saya dah bantu banyak. Kalau nampak kita try buat satu-satu kan, sampai dekat penulisan report tu sebab benda yang sama cuma compile je. And saya cuba nak minimalkan, kita ada 14 minggu tak banyak. Jadi apa saja yang buat tu sebenarnya benda yang sama. Dan kalau you nak tahu apa yang aktiviti kita buat setiap minggu, apa yang kita buat dalam final report dan juga final exam adalah benda yang sama. Jadi manfaatlah untuk subjek ni dan jangan ada rasa stres dan rasa seronok dengan subjek ni supaya bukan hanya untuk kegunaan kita hari ini, bukan untuk esok tapi untuk masa depan kita. And boleh menjadikan satu kejaya, boleh jadikan satu passive income dan satu lagi untuk mempertajamkan minda kita. Okey, kalau tak ada apa-apa saya mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan taklimat tentang assignment ni dan sedikit hala tuju untuk minggu depan untuk membincangkan cadangan untuk produk dan perkhidmatan inovasi kita dalam 1 hingga 20, dalam 10 ke 20 supaya kita dapat bersetuju bersama-sama bahawa produk itu ada nilai komersial dia supaya kita mampu buat dalam tempoh ni. Jadi
nampak secara praktikal supaya kita dapat realisasikan subjek ini. Okay. Alright, saya rasa tak ada apa-apa dah, soalan pun tak ada. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih semua atas komitmen hari ini. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dan sekali lagi terima kasih. Okay, kita jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih Terima kasih doktor. doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.